Okay. Assalamualaikum. I hope I hope semua ni, all of you berada di suasana yang best. Okay. Right, continue kemarin. Okay, selepas dia pergi jumpa ikan jerung, selepas dia pergi jumpa gajah dan singa dan ikan paus, mereka tak boleh tolong dia. Bila mereka tak boleh tolong dia, atas alasan ikan paus dan jerung kata bukan semua laut kami boleh masuk, dan gajah dengan singa kata bukan semua kampung kami boleh rentas, ada nanti orang ditembak kami. So di atas keadaan yang sebegitu alasannya, maka dia pun jalan seorang-seorang dia dalam hutan. Okey lah, tak boleh buat apa, masing-masing ada alasan. Okey, mereka pun nak jaga hidup mereka juga, ada anak dan ada kehidupan, supaya mereka pun tak mau susah dalam keadaan lain. So dia fikir benda macam tu. Itu istilah tu, pecahan cerita tu, seolah ketika itu budak lepak ni, mak lepak ni, dia pergi jumpa Kementerian Luar Negeri, dia pergi jumpa KDN waktu di Malaysia, dia pergi jumpa segala-gala majlis agama, jabatan agama, dia pergi jumpa pasal bini dia under ABIM masa tu. So dia pergi jumpa semua, bagi keterangan, semua ada alasan masing-masing. Tak boleh nak tolong. Baik, dia pun jalan. Okay, dia jalan dalam hutan tu, dia protes. Macam cakap tadi lah, protes pada keadaan, protes pada kenyataan, protes pada perasaan dan juga akal fikiran dia. Dia protes. Dia menjadi seorang yang tak puas hati dengan diri dia. Dia menjadi seorang yang sangat benci pada takdir yang jatuh atas kepala dia. Ketika itu, dia menjadi seorang yang bertanya banyak kepada Tuhan. Why me? Why have to be like this upon my life? Dari aku kecil sampai aku ni, pasal apa hidup aku macam ni? Apakah tujuan aku dipilih untuk melalui benda ni? Dia banyak protes dia. So dia jalan-jalan ke tu, tiba-tiba dalam peradaan protes tu dia dengar satu jeritan yang kuat. Satu jeritan yang kuat sangat, membuat dia hilang semua. Tu macam mana tadi? Okey, yang tadi kan, harimau, dia jumpa harimau tengah gigit arnab. Kat mulut arnab tu ada carrot, dan kat badan harimau tu ada ulat sawa yang besar sedang belit harimau tu. Ni kepala harimau tu, kepala ulat sawa, ni kepala harimau, ni arnab, tu carrot. So dia tengok keadaan ni. Bila dia tengok keadaan ni, dia pi, dia berdiri depan keadaan tu. Okey, dia bertanya, "Hai, ulang, pasal apa ambil harimau ni?" Dan harimau pula dia tanya, "Yang hampir gigit arnab tu pasal apa?" Arnab tu dah tak bermaya dah. Mulut dia masih bertahan pegang lobak merah tu. Lepas tu ulang pun berkata, "Ini adalah resmi aku. Ini adalah jalan cerita yang telah ditulis oleh Tuhan terhadap aku, iaitu aku harus membelit mangsa aku, kualit, sampai mereka jadi sejuk, mati, baru aku telan. Tidak, aku tak boleh telan kalau mereka duduk mengelupuk, pasal aku tak ada tangan nak pegang. Kalau mereka hidup masa aku nak makan, aku tak ada tangan nak pegang. Aku hanya ada kepala dan badan yang panjang. So bagaimana aku nak makan makanan aku, ditulis cerita aku adalah aku kena belit dulu. Bila aku belit, mereka tak boleh nak lawan aku, tak boleh nak buat apa, mereka mati, baru senang aku telan. Kalau mereka masih ada hidup lagi, aku tak ada tangan nak pegang tangan mereka. So ini adalah cara aku. Aku kena belit dulu, baru aku makan. Aku cuma nak makan saja, aku lapar. Tapi ini cara dia. Mungkin di mata hang nampak tak best, sebab dia tengah menjerit kesakitan. Dan harimau pula kata, aku terpaksa baham dia dulu sampai dia mati, baru aku makan. Aku tak boleh makan waktu dia hidup. Aku pastikan dia mati dulu. Dan arnab diam je, tak buat apa dah, tak cakap apa. So dia ni sedang, keadaan ni yang dia tengok ni, membawa dia tersedar. Ulang terpaksa membeli harimau sebelum makan. Harimau baham dulu. So masing-masing adalah di dalam suasana nak jaga perut masing-masing. So dia fikir balik. Dia fikir,
memang aku tak boleh buat apa dalam suasana ni. Nampak kejam tetapi masing-masing nak jaga perut masing-masing. So masing-masing kata tak boleh buat apa. So dia sedap benda tu. Sekali lagi kejadian protes pada diri dia. Dan dia jalan-jalan, dia tersedak satu benda telah berlaku dalam perasaan dia ketika dia berjalan setelah kejadian tu. Dia sedar dia didatangi perasaan give up. Let it be lah. Aku memang tak boleh nak selamat anak aku lah. Memang aku kena tahan peradaan pedih, pilu, rindu. Dan perpisahan ini adalah sesuatu yang aku sebenarnya tak tahu apa yang nak jadi. So dia duduk dekat pokok untuk tidur. Bawah pokok. Tiba-tiba dia tengok kat belakang hutan tu, pohon bergoyang-goyang. Lalang-lalang bergoyang-goyang. Jadi dia pun try nak bangun. Tiba-tiba terkeluar satu babi hutan. Pam, sondoi dia punya rusuk ni. Melambung dia pegang ranting atas tu. Ranting yang dia pegang ni, tato patah, dia terjatuh kembali. Dan babi yang dah pi tadi, ingat dia tak boleh buat apa, dia duduk atas ni. Patah balik mai depan dia. Tiba-tiba dia ni bersuara, "Ya Allah, tolonglah aku." Dia kata begitu. Dan babi ni pun terberhenti. Itu dia. Tengok muka dia. Garang sungguh. Lepas tu dia kata, "Apa jenis manusia kah? Apa jenis haiwan kamu? Aku duduk di dalam hutan ini sekian lama. Aku tak pernah jumpa makhluk yang seperti ini." Lepas tu dia ni pun jawab, "Kalau kau nak tahu, aku adalah makhluk bernama manusia." Babi ni terkejut. Bila babi ni terkejut, babi ni berkata, "Manusia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Metafor, jangan duk fikir betul. Babi ni kata begitu. "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Aku pula, awak dijadikan sebaik-baik kejadian, yang aku pula serendah-rendah kejadian. Macam mana aku terima rosakkan tulang rusuk awak? Lepas tu lelaki ni kata, "Sebenarnya aku telah jatuh serendah-rendah kejadian, melebihi rendahnya kejadian kamu." Babi ni kata, "Pasal apa? Sedangkan Tuhan berserta dengan aku. Aku pergi minta tolong ikan jerung. Aku pergi minta tolong dekat gajah, ikan paus dan singa. Sedangkan Allah berserta dengan aku. Kenapa aku tak berminta tolong dekat Allah?" Lepas tu babi itulah yang mengatakan dia yang sebaik-baik kejadian adalah manusia. Aku telah merosakkan manusia. So membuat dia sedar. Itu sebabnya masuk dia, "Terima kasih si babi hutan. Tuhan, kini aku datang." Pasal babi ni menyedarkan dia tu rendah-rendah kejadian dan dia ni sebaik-baik kejadian, manusia. So itu istilah dia. Maka babi tu berlalu pergi. Dia ni pun terlelap tidur di sini. Bila dia lelap tidur, dia jaga, dia tengok kat situ ada satu pohon, pokok kelapa. Batang pokok kelapa tu hangpa boleh tengok besar. So pagi tu dia tanyalah, "Wahai pohon kelapa, daripada pucuk sampai ke akar, serba guna awak boleh digunakan. Manusia mengguna daripada batang hang buat jambatan, daun hang buat macam-macam boleh buat, nyok apa, ayak hang ubat apa semua. Sekarang aku nak bertanya hang, bagilah satu yang terbaik." Pohon tu kata, pokok kelapa kata, "Apa yang dikatakan oleh babi hutan tu adalah benar. Sekarang kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Allah yang berserta." Di atas kesedaran itu, waktu dia kisah babi ni, kenyataan dia adalah aku nak bunuh diri. Bila aku buka seluar, aku telefon ayah aku, arwah ayah aku bubuh duk siling, telefon, ayah angkat. "Ayah, saya tak boleh cakap lama, ayah saya nak beritahu dalam 2 hari 3 hari mayat saya sampai." "Hang cakap apa ni?" "Saya nak bunuh diri, ayah, saya tak tahan hidup macam ni. Saya melara di kota London dan ada masa saya makan, ada masa saya tak tentu arah. Saya tak tahu nak buat apa. Kawan saya tumpang pun dah balik dah. Dan ni saya tak tentu arah nak duduk mana. Dan saya pun tidur jalan, makan tak tentu. Saya mai sini bukan sebab apa, sebab nak cari anak ya. Bukan ada sebab saya nak mai macam orang duk pi parti lah, itu tak. Saya mai nak cari anak je."
bini dah dengan orang lain dah depan mata saya nampak. So, dan saya tahu saya tak berjaya. Saya nak buat apa? Saya tak ada kenal 1 jutawan pun di sini. Saya tak ada kenal pun orang yang boleh main ambil duit. Tak ada. Tapi ayah kata, aku tak ajak hang buat macam tu. Lah ni hang nak cakap aku, hang buat macam ni, jalan terus. Lepas tu saya kata, minta maaf ayah, keputusan saya buat, decision have been made. So, saya letak phone. So, malam tu aku selepas kata polis ronda dalam High Park tu dah halau semua orang keluar, aku duduk atas pokok. Pokok tu tak berjauhan dengan padang bola tiap-tiap petang kadang-kadang kami pergi main. Yang mana Mexico lah, yang mana Peru, daripada lepas tu dari Czech, aku ingat lagi daripada ni, yang mana kerja illegal apa, petang main dengan seluar jin apa, main bola. Sekali ingat aku main bola situ sampai kami jadi member. Selepas main bola tu ada yang relax, ada yang kena bil, ada yang kena dam, ada yang sana isap ganja sana legal. Lepas ni aku nanti belah slow-slow, tunjuk kata aku dah belah. Lepas tu semua belah aku masuk balik, naik duduk atas pokok. Kalau aku tak belah, ada 2-3 orang nak duduk sembang aku. So aku belah dulu supaya mereka belah. Di atas pokok tu lah, bila peronda lalu belah, aku turun. Bawah tu boleh tidur pasal pokok tu dia tutup tu. So malam tu aku panjat, duduk atas tu antin tu. Aku ikat lah. Seluar aku butang di sini, zip belakang, dia punya atas tu, dua tu, kaki seluar tu ikat kat antin tu, aku terjun. Terjelian juga saat jadi gelabah kera saat tu. Terjun. Berapa second lah, antin tu patah. Dan aku jatuh, aku tak sedar diri, aku sedar esok pagi, orang gerak aku. What are you doing? I just don't know. Aku dah gelabah pasal polis yang ada kuda pun ada kat situ. Aku mangkit, aku belah. Lepas tu, aku jalan kaki pergi sampai Malaysian Hall. Masa tu, Malaysian Hall dekat Marble Arch. Aku jalan sampai ke speaker corner, lepas tu masuk ke bawah jam pergi. Di situ, Malaysian Hall masa tu kalau hampa nak tahu, mereka ada satu ayak free yang boleh ambil. Kat tepi tu, hang tekan ayak sirap free. Aku nak makan pagi tu, ayak sirap tu. Selalu aku pergi, orang ramai aku pergi buat macam aku nak makan apa, aku ambil ayak sirap tu, kena buang 2 gelas apa belah. Pasal gula dia ada sikit apa semua dalam tu. So, aku telah sedang, Allah tak mau aku pergi. Allah tak mau macam tu jalan dia. Pasal aku dah maximum stand dah. Aku dah buat satu benda yang aku tak boleh fikir. So, duit yang ada sikit, aku telefon ayah. Sebab aku terpaksa makan ni macam puasa lah kira. Aku telefon ayah, aku kata ayah semalam saya buat tapi tak boleh. Tu ayah senyum, ayah senyum. Dengarlah mulut dia gelak tu, dia gelak, dia kata aku tahu hang tak akan, Allah Ta'ala tak akan izin jadi macam ni. Ada perjalanan ni, so lah hang buat macam ni. So aku ikut apa yang ayah aku suruh buat. Dan di atas itu mula jumpa orang ni yang nak tolong apa semua. Okey. Dan aku pergilah dengan kawan Winchester. Pergi ambil anak aku, pergi jumpa dia. Lepas ni aku kata aku nak main duduk sat sini pasal visa aku nak ambil lah. Malam tu pagi tu aku ambil anak aku, macam mana lepas buat, aku ambil anak aku. Tahan, belah. Sampai Waterloo aku masuk, lepas tu dari Waterloo belah pergi Belgium, dari Belgium belah pergi Holland balik main Malaysia. Okay? Sebab bila pokok kelapa tu kata, kembalilah pada Allah. Pasal aku kembali dalam suasana, aku hanya mempertuhankan konsep ideal law system. That's why I've been fucked up. Aku mempertuhankan masa tu, bila tengok law, memang tak boleh lepasnya. British, Scotland Yard, Anti-Ligan, semua orang cakap macam tu. Tapi bila kembali pada Allah Ta'ala, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. What is impossible for human is possible for Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, that's what aku pun belah buat rancang-rancang. Berjaya baliklah selepas 12 jam. Anak yang berusia setahun lebih tu tak makan. Setahun sebulan aku ingat masa tu.
dia tak menangis, tak apa, tak makan 12 jam. Sampai kat airport, lepas tu aku cakap dekat orang tu, cakap kat masuk dalam flight. Aku kata, I need some food. Dia kata, no, not even yet. No, I'm gonna bust myself to take, please, some cake for my kids or whatever. Dia buat main lah, 2 kek. Masa tu anak aku makan. Waktu Sunny makan kek tu. The best thing that was 12 hours, dia tak menangis langsung. Not even cry one time. I said, let's walk with only love. That's what I have. I'm staying in London not because I want to party and this and that, because I want to be with you. But now, masa dalam train, from England, from Waterloo to Brussels, Belgium, aku cakap dengan dia, sleep please, sleep. Sleep my son, sleep. So aku menyanyi lagu Anak Darah Rindu. Di waktu malam bulan. Dia tidur. So dia tahu. Dia tidur. Lepas tu jaga-jaga dekat Brussels ada member main ambil. Ada plan siap dah. Lepas tu pergi rumah bagi mandi apa semua. Lepas tu jalan. Bila jalan-jalan tu sampai dekat Amsterdam, masuk dalam flight, dia makan kek dia bagi tu, masa tu baru aku menangis. Aku menangis tak esok-esok melihat anak aku makan. Aku masih lagi belum. Aku tengok anak aku makan dan aku, ya Allah. Satu lagi, tunggu flight tu angkat tayar yang mana aku save. Lepas tu bila flight tu angkat tayar, ya, aku kata Allah Akbar. Selama beberapa bulan duduk di sini, hanya penyerahan. Aku tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak. Balik Malaysia. Bila balik Malaysia, ni buat angkat nak. Allah Akbar. Alah sayang dia. Azali kata, ilmu. Yang ni banyak ilmu. Tapi ustaz mana tak tahu, dia pergi buka. Mereka kata dia bedah. Ustaz ni ustaz Singapura ke mana tak tahu. Member beritahu. Aku lepas ni aku tak pernah tengok. Yang Azizi biker sekali aku tak pernah tengok video dia. Ustaz mana yang tiba aku, semua member beritahu aku. Aku tak layan sebab I never let myself get trapped by it. Apa katalah apa pun kat aku. You only can do say. Baru ni member hantar Ustaz Mazhar pula. Tapi aku tengok klip video tu, klip lama. Aku pakai jaket. 2 bulan dah video tu. Aku pakai jaket merah, aku terangkan pasal syariat dan hakikat. They don't even understand what I said. And then dia boklok mereka punya sendiri. Faham tak? Hari yang masa aku baru ni bersama ahli majlis Pulau Pinang, yang aku kata mereka ni very, very special people sebab mereka ada knowledge, mereka tahu. Aku tunggu juga bila mereka kata nak buka vision yang aku sembang ni. Boleh kita buka video yang lepas cakap ni? Aku kata boleh. Satu ustaz tu kata tak apa. Sebab kalau mereka buka video masa tu, kalau mereka tanya bab syariat hakikat yang aku terang tu, yang mananya selepas aku terang tu ada Dr. Mazhar cakap, pasal lepas saya tak berapa nak suka, tak apa. Dia punya sarkastism dia. Mungkin cerita pasal kuih kot. So, lepas tu dia pecah. Bab syariat ni orang yang tolak syariat ni tolak tak boleh bercerai berai. Bila masa yang aku cakap kata ada syariat boleh cerai berai. Nampak? Kita tak buka habis lagi. Bab solat, wajib solat. Tak pernah kata tak wajib. Bermakna kalau kita tolak ini, kita tolak Rasulullah SAW. Oh, you cannot judge because you cannot prove it. You don't know it. You cannot say it. You cannot say it. Atas kata bermakna kalau mereka macam ni, mereka tolak. No, it's too early to judge.
Too early to judge. Tak semestinya orang yang lihat macam tak semayang 5 waktu tu, dia tak bersolat. Tak mestinya. Tak mestinya. You should know that. Kalau kata yang 5 waktu ni ada law dan sistem dia, ada hukum dan rukun dia, you should go through with it. Bukan saja kata aku tak percaya ada Tuhan, aku tak percaya Nabi Muhammad, aku tak percaya ni. Bukan macam tu. It's not like that. Ada orang macam tu. Aku tak percaya kaedah ni betul lepas, dan segala ustaz-ustaz ni semua bandut. Segala ustaz-ustaz yang kita duk tengok ni semua nak jadi badut, semua nak jadi pelawak, semua nak jadi jokers, semua nak bagi orang gelak saja. Aku tak setuju dengan mereka. Ada member aku cakap, soalan mereka tak jawab, tapi mereka hentam orang, mereka cerita hadis, mereka cerita keratan ni, cerita ni, mereka hentam orang tu. So orang yang duduk depan ni datang dengar apa? Dengar cerita pasal orang lain yang perangai dan mereka ni hurai. Sedangkan mereka tu bukan lagu orang lain tu. Mereka tu tak ada dreadlock pun. Yang main depan masjid ni tak ada dreadlock dan tak mengaji makrifat. Why you have to protect them from something they don't even know? Yang they not even interest. They not even join it. Dan kalau hampa pula, okey tak apa. Kita tak puas hati dengan pengajian ilmu makrifah ni, kita rasa kita dapati ilmu ni tak betul. Hampa mengaji lah. Hampa tak mengaji. So apa dia sebenarnya ni? Tolak Rasulullah, tolak ni apa main cakap ya Rasul. Alright. Selepas tu dia balik Malaysia. Dalam buku tu lah ada kisah tikus tanah atau kisah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Well, I mean that's lagu kata lah, batu timpa kepala sakit, emas timpa kepala boleh ambil pergi jual, boleh beli ubat. So hari ni nak tanya satu, bila aku dah balik, buku ni ada cerita tikui tanah dengan tikui hutan. Tikui adalah tikui, tetapi disebabkan kaedah-kaedah dia yang membuat orang kata yang ni tak betul, yang ni tak boleh. Ada orang bela anak tikui tanah dari kecil. Di Germany aku jumpa. Sampai jadi besar tu bersih elok. Pasal dia bela dari kecil. Boleh main, boleh pegang. So, sekarang apa yang lepas cuba nak cakap, bila pejabat agama ketika itu nampak Mat Saleh kulit putih cakap Melayu boleh, nampaklah Pak Ahmad ni seorang pelukis hanky-panky. So judge-minded is there. Di situlah pecahan buku terhadap orang-orang jabatan agama. Mereka layan aku tak ubah seperti entah apa aku nak sebut. Pasal babi hutan pun layan special. So mereka ni lah yang meneka-neka, iaitu waktu sebelum kes aku terjadi, mereka duk panggil ayah aku selalu, besok jawab. Tapi mereka lepas. Sebab apa? Masa tu tak ada internet. Dua belas orang masa tu keliling, ayah aku seorang duduk tani. Ayah duduk tani seorang. Mereka ni semua soal dia. 12 person. Tapi aku masa baru ni, aku duduk tang sini, mufti duduk tang sini, ada ni 9 orang. Apa yang cuba nak diceritakan di sini, dalam 9 orang ni, 12 orang ni, mufti, ahli tertinggi mahkamah, ahli fatwa, apa mereka ni, a very individual of them ada ilmu, knowledge, ilmu. Every each of them, dia ada dia punya ilmu. Okay? Tetapi kalau dia ni kata ilmu dia fiqh, usul ni, apa yang kita nak mengaji ni, mana boleh beza dengan yang lain? Soalan dia akan sama. Tapi dia keluar bab peribadi PIN. Pak PIN ni, Cik Arifin kahwin dengan orang putih ni. Orang putih ni, orang England ni Islam ke? Ni jawab lah.
Islam duduk atas bangsa ke tuan? Dia jawab semua. Dia jawab. Soal bab semayang dia kupas, soal apa semua dia kupas. Apa yang dia kupas, apa yang dia pun hidup mengaji. Dia tak kupas. Dia tak kupas langsung bab ma'rifatullah. Dia tak kupas. Bab dia tak kupas fikir depa. Bab dia tak kupas fikir depa. Dia tak tanya soalan-soalan yang patut dia tanya ni. Diri di antara dua niat ni apa, zatu solah ni apa, niat di antara huruf 8 ni apa, nafi isbat apa. Dia tak tanya. Sebab depa ni tak akan boleh jawab dan depa ni sedang. Benda tu ada. Bukan senang nak soal jawab, nak tuduh orang sesat. Tetapi kaedah orang depa terpaksa buat panggilan orang tua ni sebab orang yang ramai ni duk protes orang tua ni seorang. Orang kampung, ahli jawatan kuasa masjid, jiran kampung, ni kawan aku, apa member-member apa semua. Tapi bapa aku, arwah bapa aku ni, dia layan semua. Layan semua. Dia layan semua. Dia tak ada kata dia tak ada. Kalau kata dulu ada sekali aku ingat lagi. Apa ni, dia suruh mak aku masak udang, mak aku masak gulai ikan. Bila aku tanya dia, awak apa sih bang? Aku nak bawa kuih keluar. Ada orang nak mai. Ada orang nak mai rumah. Pintu lagu tu. Selalu buka sebelah ya. Hari tu buka dua-dua. Orang yang nak mai ni, ayah buka dua pintu. Iaitu sebelah ni buka, sebelah ni buka pintu rumah. Buka bagi luas, bagi senang masuk. Tak tahu siapa nak mai. Lalas unit kas bahagian siasatan Jabatan Agama Bukit Aman ya. Mai siasat ya. Hampa nak mai dia abang kat mak aku, orang-orang bagus nak mai ni, orang-orang kerajaan, orang-orang yang tertinggi, orang-orang yang tahu pasal agama. Nak mai rumah kita, kita sambut lah. Walau kita tak ada duit pun kita masak lah. Depa ni mai. Depa mai dah ada kaedah protes-protes daripada video dia ni, masa soal saya jawab dia ni, dan orang ramai mai protes, depa ni mai. Macam aku dah pergi buat show lah. Kau mai, Jabatan Agama mai, tu ini mai. Panggil P2P, kita sembang. Okay, alright. Boleh sembang, tak ada masalah. Sebab saya tahu yang saya bawa ni tak salah. Cuma orang tak faham, dia bantam. Especially Ustaz-Ustaz Wahabi. I'm saying straight to your guys' face. Okay. Lepas tu, mereka ni lalas main mengaji dengan ayah. Sebab ayah layan mereka elok. Ayah tunjuk. Layan mereka elok. Sebab apa hampa nak tahu, kita sembang. Kalau hampa nak tahu, dulu saya duduk di peringkat hampa juga. Saya juga dulu duduk di peringkat ustaz-ustaz ni. Iaitu hanya mengaji, hanya buat sudah. Tapi bila saya tak mau duduk di peringkat ni, maka mereka ni nampak dia ni blind. Dia ni blind. Dan mereka menyangka dia ni menentang ajaran Muhammad. Ajaran Muhammad. Mereka menyangka dia ni tak mengikut Rasulullah. Pandai, sedap cakap lah. Selalu kalau orang ni mentolak syariat, apa semua ni, apa dia syariat, apa dia hakikat. Tak ada. Sekali pun aku tak pernah kata tolak hakikat syariat. Tapi mereka serkap jarang. So di atas mereka tu ada, ni ustaz-ustaz ni, yang sekarang ni, mereka ni ada apa tau? Mereka ada camera set depan mereka best. Mereka ada special mic depan mereka. Lepas tu mereka ada stage. Lepas tu mereka ada lighting apa semua elok. Nampak mereka tu special di dalam preaching. Nampak mereka tu steady. Orang duduk depan mereka ramai. Tetapi kebenaran harus ada dalam diri dia sendiri. Kalau tak ada kebenaran, dia bercakap pasal ilmu saja. Bab pengenalan tak ada. Bila cakap bab Rasulullah, bab Nabi Muhammad, dalam Quran banyak menekankan kenapa kamu tidak melihat siapa diri kamu.
Kalau dia ada awal, akhir, zahir, batin, bagaimana ustaz-ustaz nak hurai? Kalau surah Al-Hadid ayat 3 berkata dialah yang awal, akhir, zahir dan batin. Yang zahir ni macam mana? So, bab-bab banyak kita tak hurai di sini sebab bila keluar anak, berjaya bawa balik anak ke Malaysia, paper masuk, boom. Sama hari flight aku turun dengan Michael Jackson main ke Malaysia. 1997 konsert dia. Sama hari aku sampai. Keluar dekat Star, muka depan aku, The Flight of Love, bawah sini Michael Jackson has arrived. Lepas tu tunjuk gambar akulah dengan anak aku. Ceritalah basker ni susah hidup di London semua. Oh, lepas support aku mula. So, bawa balik bersama surat yang ada seminggu lepas bawa balik tu. Bawa balik anak, ayah kata yang buat report dulu hari dia bawa lari, yang ada tunjuk pasport hang apa semua tu ada lagi report tu ada ya. Okey, pergi dekat rekod tu, pergi bagi kat immigration sekali lagi pasal dia akan main. Bila dia main nanti immigration terus ambil dia, tanya macam mana awak boleh anak dulu pasport dalam pasport ni. Kami cuma nak tahu melalui siapa, sindiket apa yang berjaya bawa anak ni keluar sedangkan pasport dalam pasport dia. So, saya buat report. Kali yang kedua, minta immigration ambil. Mahathir sign, Anwar Ibrahim sign, Megat Junid sign. Okey, jabatan mereka lah. Jabatan Perdana Menteri apa semua kami buat surat hantar. But none of action have been taken. Sampai anak tu dilari kali kedua. So hari ni kita cuma nak tanya satu. Takkan mereka ni tak ada education, dengan surat report ada, surat rayuan ada, apa semua mereka ni boleh buat ignore sampai anak tu hilang kali kedua, mereka buat tak tahu juga. Sebab apa? Sebab inilah. Sebab ustaz-ustaz di ketika itu they save their own ass because tak ada internet. Tak ada apa ni, orang panggil apa? Satellite. So kita tak boleh expose kita punya diri. Faham tak? So mereka ni rangilah. Tetapi benda yang sama pula berlaku bila ada internet. Ustaz-ustaz fiqh ni, mereka tak peduli sebab mereka rasa apa tau? Sesetengah ustaz fiqh, bukan semua ustaz fiqh, faham baik? Sesetengah ustaz Wahabi, bukan semua ustaz Wahabi, okey? Mereka ni rasa kita ada degree, kita ada PhD, kita ada banyak status. So kita boleh cakap apa saja. Orang tengok kita ada style, kita ada ni, nampak ni, kita boleh cakap Arab. Kita belasah apa saja. Kita belasah lepat terang-terang pun orang tak boleh buat apa. Sebab kita ada status. So dari sudut ni, mana Allah Ta'ala? Dan mana Nabi Muhammad SAW? Mana yang dikatakan Rasul aku beserta kamu? Mana yang dikatakan setiap umat, setiap bangsa dikirim Rasul? Mana dia? Surah Ibrahim ayat 4. Kalau macam apa ni yang duk hentam aku, duk tuduh aku berbagai-bagai tuduhan ni, disebabkan apa sebenarnya? Sedangkan dalam surah Ali Imran 144, Allah tak jadi masalah kalau orang sesat. Balik pada luar negeri, ada jabatan, okey, mufti, alright, ahli fatwa, okey, unit khas kesihatan bahagian haiwan Islam, alright, you all got this power by your certificates, alright, with all due respect, go ahead with it. Tetapi bila awak diberi tempat untuk berceramah, diberi duit, diberi ni, takkanlah hampa yang berjabatan ni tak berfikir fitnah adalah salah, berkata yang tak betul adalah salah, menghukum orang atas dasar isu atau rumus atau cerita-cerita orang lain dan hampa support that situation with your own conversation, datang daripada mana pun tak tahu, terus tuduh.
Yalah, tapi kalau orang yang terang-terang dah tolak syariat ni apa semua ni, apa dia? Apa dia? Setakat nampak orang tak pergi masjid ke? Hari ni kena penyakit, macam mana? Tengok ustaz-ustaz dulu. Ini semua tentera Allah. Sebab di China dulu, mereka hantam orang Islam begitu teruk. Allah hantar corona. Ini semua askar Allah. Habis ni sekarang ni, yang orang duk fight ni, doktor, volunteer, ni semua mereka yang duk fight ni, apa ni? Mereka ni siapa? The enemy of Allah. Musuh Allah ke mereka ni? Sampai lah orang tak boleh pergi masjid. So, this what lepas nak cakap, kita tak boleh serekap jarang cepat-cepat. Bila satu benda berlaku, terus, okey, kita buat live hentam lepas. Oh, kita pergi ceramah di masjid di surau hentam lepas. 2 bulan aku tengok video, member hantar aku. Aku tengok tajuk. Aku takkan layan, aku takkan tekan play. Tapi aku tengok, punya banyak. Hampa boleh pergi internet, bertekan lepas. Sesat, hampa tengok dia keluar daripada ustaz-ustaz semua. Tetapi none of them really sit down in front of me. Aku cerita hampa satu benda yang tak boleh fikir ni. Aku cerita hampa tengok. Waktu kejadian ni, aku kawan baik, musuh ketat aku ketika itu adalah media dan ustaz-ustaz dan juga Tok Mufti Pulau Pinang, Datuk Syekh Hazmi. Sampai aku masuk dalam pejabat dia, aku kata, tuan ni tak ubah seperti unta pada pasir. Kitab yang banyak tapi tak faham apa yang cakap. Pasal aku dengan dia masa tu ni. Sampai lalas kami boleh keluar pergi minum teh diorang. Bila aku sedang, aku tak boleh tentang dia ni lah. Buat jadi kawan. Masuk dengan lukisan duduk, saya minta maaf lah kemarin saya macam ni. Saya fikir tak tidur semalam. Apa yang saya cakap pun, Tuhan tak akan faham. Dan saya perlu Tuhan. Sebab anak saya disuruh letak dalam balai polis pula under custody of 14 ahli tertinggi ni. Siapa yang setuju? Tak apa, nanti saya tengok benda ni. 2 minggu hilang anak aku. So, sesuatu yang baru berlaku sekarang ni disebab ada internet. Itu sebab abang kata kat ustaz-ustaz ni, jaga guna internet tu dengan steady. Disebab ada internet, Mufti Pulau Pinang, dia tengok YouTube. Ahli fatwa Pulau Pinang, tengok YouTube. Dan Jabatan Agama Pulau Pinang, tengok YouTube. Mereka nak tengok Tom and Jerry ke, mereka nak tengok Popeye ke, itu banyak pasal. Tapi ada kalanya mereka tengok juga lepas. Bila mereka tengok lepas, mereka perhati. Tetapi mereka ni, yang aku nampak, mereka bukan lagu ustaz-ustaz Wahabi yang balon aku ni. Mereka ni lain sikit, aku tak tahu pasal apa. Contoh, waktu aku masuk dulu dalam sidang 1997, soal siasat aku. Selepas nak hilang tau. Masuk. Semua buka perhati. Aku duduk. Mufti pun perhati aku. Tapi, baru ni, aku tang sini, Mufti dan semua ni, atau apa berlaku. Kalau nak tahu, aku nak masuk ni, dalam thought and emotion aku dah berperang. Sebab berkali-kali aku dipanggil waktu tahun ni, ustaz-ustaz ada dalam tu memang hardcore. Hardcore macam mana tau? Hang ni Rais. Dah betul. Belum apa-apa lagi. Apa tu, bapak hang pun teruk sangat dengar cerita apa semua ni. Macam tu, hang nak hadap orang yang dah ada attitude macam tu. Macam mana hang nak soal jawab bila there is something already inside them against you. There is something in their opinion, thought and emotion attack you. Sebelum apa lagi, they judge me while they not even take a chance to get to know me. This is what happened dulu. Pasal apa? Pasal masa tu, mereka ni dirasuk oleh media. Apa yang ditulis dalam Mastika, apa yang ditulis dalam Utusan Malaysia. Tapi TV3
2, 3, 4 orang interview aku, kami tahu lepas, kami tahu keadaan ni lepas. Aku nanti serotok dengan editor. Aku ingat lagi. Juru kamera dia apa semua. Metro, lagu biasa. Kira cari headline yang powerful, makrifat, cara lepas lah apa semua. So, ustaz-ustaz yang ada nak soal jawab dengan aku, yang mana dah soal jawab dengan ayah, menaruh rasa tak puas hati dan geram disebabkan media ni lah. Mereka dapat knowledge about me through them. Mereka ni pula dapat interview yang sebenarnya, tapi dapat ke editor edit. So segala ustaz-ustaz yang duduk pasal paper, tengok TV masa tu, bila jumpa aku golek kepala. Aku masuk parti aku golek kepala aku semua. Aku duduk dikelilingi oleh mereka. Semua parti aku tak ada senyum. Sebab apa? Dalam kepala mereka, dah reload. What lepat is, according media. Masa tu tak ada ustaz-ustaz lagu apa yang duk ni, ustaz-ustaz fiqh yang duk hentam aku ni. Depa ni lah media sekarang ketika itu, macam ni. So bila aku duduk di depan ustaz-ustaz yang telah being fit, yang telah disuap dengan media, dengan apa semua terhadap aku, judgmental minded is there. So aku nak ada mereka ni macam mana? Soalan-soalan yang keluar menyakitkan hati. Bolehkah seorang anak awak ni sebagai seorang pelukis? Aku kata, kalau rezeki tangan Allah, dan saya terus berusaha buat kerja melukis ikhlas dengan cara jujur. What is the problem? Kalau di sekolah ustaz di sekolah ada ajak bahasa Malaysia, guru keluar boleh jadi orang yang jurnalis lah apa semua. Kalau guru ajak matematik, ada yang boleh jadi accountant, ada boleh jadi cikgu ni apa semua, kaji sejarah apa semua. Kalau ada ni, tiba dalam sekolah ada pelajaran seni lukis, takkan tak boleh ada pelukis. It's common sense. Sekolah ajak untuk melukis, bila keluar dari pelukis, hamba hina pelukis. Macam tu ke hamba? Kalau ada pelajaran agama di sekolah, hamba keluar jadi ustaz, orang kata, alah ustaz. Takkan kot. Mestilah orang tahu ada kaedah agama. So sini. Hari ni, bila saya pergi jumpa, masuk baru ni, dalam kepala duk ingat nak kenal aku ni. Tapi relax lah. Jawab apa? Terlupa bahawa ketika ini, aku diintroduce, waktu kes aku dulu, oleh penulis Mastika, oleh editor Mastika, oleh editor TV1, TV2, TV3, dan juga termasuk majalah-majalah. So, mereka ni kenal aku daripada editor-editor tu, cerita-cerita tu. Aku terlupa bahawa puak-puak yang nak interview aku ni telah mengenal aku secara, bukan mereka ni. Mereka dah mengenal aku secara direct, iaitu melalui YouTube. Lepas cakap sebenarnya macam sekarang. Lepas tuan punya diri bercakap. Nak bedah buku dia bercakap sekarang. So, masuk-masuk, aku tak sedar mereka ni dah kenal aku, cara aku bercakap, suara aku, apa yang aku bentangkan. Aku masuk apa tau? Aku tolak pintu, Mufti. Aku tak kenal ni muka dia macam mana. Dia tolak kursi dia ni mangkit, ya Allah, selalu duk tengok dalam YouTube dia ni. Macam tu. Selalu duk tengok dalam YouTube, hari ni dah tengok sebenar diri dia, tahu tu dia mic aku. Aku tengok dia boleh turun bau dia, main salam. Aku terus tarik tangan dia, cium. Demi Allah dan Rasul, tanya ahli fakta, 9 orang dalam tu. Sebelum apa-apa, aku cium tangan dia. Sebab dia telah memuliakan kepribadian dia kepada aku yang dreadlock macam ni. Padahal mereka ni dulu aku rambut pendek potong. Nampak tengok. Di situ aku kata Mufti Pulau Pinang sempoi sekarang yang ada ni. Bukan sebab apa? Sebab dia tahu bagaimana nak suruh orang hormat dia. Itu yang aku cakap, sangat berbeza line up yang ada ketika ini. Yang mana hamba kata mereka ni DAP, mereka ni semua ahli Jabatan Agama DAP, yang mana ni Mufti DAP, you are wrong man. I'm saying to you, I was under bawah BN dengan Barisan Nasional ke, orang nak aku hilang daripada mereka ni bawah kerajaan mana, tengok mereka buat macam mana ke orang. Mereka ni bawah DAP. So we not judge people by our standard.
Aku cakap tu terang. Disebab dia macam tu, aku cium tangan dia, baru duduk sembang. Dan I beware all the conversation. Aku tengok macam mana soalan tu main dari sudut mana. Dan aku jawab. Dan mungkin kalau ada kali kedua yang panggil, time aku pula nak bawa keluar aku punya peluru untuk tengok macam mana mereka nak jawab. Sebab waktu ayah dulu, ayah biar mereka soal jawab dulu. Lepas tu baru ayah bagi. Yang aku pergi baru ni, aku cakap panjang, apa yang berlaku kat aku. Tapi aku tak percaya buat ilmu ni. Kenapa aku nak cari benda ni? Dan aku mengadu kat mereka, apa jenis ustaz yang duk ada sekarang ni. Kenapa tak make action kat mereka? Sedangkan nyata mereka buat lagu tu. Ustaz-ustaz di Penang ni apa semua ada, mewakili Penang. Tapi hentam aku sedangkan tak pernah duduk depan aku. Hentam aku orang tanya Tok Kong lah, hentam aku orang tak apa. Padahal aku bukan pernah duduk tanya Tok Kong pun. Aku orang kampung Bagal Lebai Tahir. Ada yang komen bermula lah, aku hisap pik lah, aku hisap nu lah, aku buah ketum lah, apa semua, aku hisap macam-macam. Padahal budak-budak kampung aku tahu lah. So, hari ni, bila disebab ada YouTube, mereka mengambil inisiatif untuk melihat lepat itu sendiri. Dan orang yang ramai ni pula yang tak faham, duk hentam aku ni disebabkan ustaz-ustaz lain. Sedangkan ustaz-ustaz tu tak pernah pun betul-betul duduk bersoal jawab dengan aku. So, maka kejadian itu berlaku dalam muka surat 94. Apabila mak dakwah mewakili yang ramai seperti sekarang ni yang berlaku kat aku, iaitu mak dakwah telah membawa soalan solat, soalan itu, soalan ini, soalan itu di dalam surah ni. Di dalam surah pula dah. Ada surah-surah dan ayat ni. Di dalam muka surat 194. Tengok, dia lebih tebal daripada 3 jalan cerita. Dia lebih tebal. So, bermakna cerita ni lebih penting. Masa dalam ni ada, aku pergi jumpa satu arwah bapa kawan aku pun, aku bubuh nama dia dalam ni, Haji Yaakob. Dan kami buka bab solat, bab apa dalam tu. Kami bercerita. So, buku ini adalah bukan setakat duka lara aku kehilangan anak. Bukan. Ini adalah menceritakan bagaimana susahnya orang-orang makrifah nak menghadap puak-puak yang berjabatan ni. Salah satu. Dan bagaimana mudahnya orang melepas hukum dan tanpa tahu lara perasaan orang. So, I love this book. Personally, I love this book. And then I said, ikhlas dan jujur buku ni aku buat. Dengan ada, bila orang yang nak mengaji, buka muka surat 94, baca sampai habis. Pasal dalam tu ada huraian pasal apa orang nak mengaji. Dan memang pertengkaran itu, kejadian itu, malam pasal malam itu benar-benar berlaku. Dan kejadian itu benar-benar nyata. Ramai orang kawan aku tengok. Dan mereka tahu mak dakwah tu siapa. So, apa yang berlaku dalam ni masih berlaku di sini hari ni. Pak rasa untuk buku ni dah habis aku pecah buku. Bedah buku. Mungkin esok dapat buat cerita Lam Alif Hamzah Ya Tuhan Maha Kaya. Okey? Dan satu lagi, lepas terima kasih kepada orang kemarin lepas buat. Hari ni banyak dah orang pesan order online. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Bukanlah apa pasal lepas pun disebab mereka rasa mereka sukses buat lepas tak ada jual buku dah. Hanya atas dasar dengki dan kianat, salah sangka. Tapi Alhamdulillah, orang Brunei ada order, orang Singapura ada order, dan ada satu perempuan yang beli, pakcik saya cakap, beli wanita Melayu 6 biji ke 5 biji, saya tak tahu, tak ingat lah. Nama dia Anna.
Lepas terima kasih banyak-banyak sebab dia beli harga buku tu semua 300, 200 dia dah keep the change for Lepas. So bermakna duit tu Lepas boleh simpan lah untuk Lepas fly balik esok. Lepas terima kasih banyak. Uh, I love you all. I love you all so much. I really do. Assalamualaikum.